Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Ramadan. Saya Komandan Rendah Kanan Nurul Syahila Syariah Azhar akan memberikan sedikit perkongsian tentang cara-cara untuk kita bersikap redha dengan takdir Allah. Bercakap tentang soal redha ni adalah satu perkara yang subjektif. Sukar untuk melakukannya berbanding dengan kita mengungkapkannya. Bukan seberangan orang yang mampu redha dengan takdir yang Allah berikan kepadanya. Redha menurut Kamus Dewan Al-Munawir artinya senang, suka dan rela. Redha dan rela ni adalah rentak hati kita dalam menerima semua pemberiannya yang setiap saat yang kita rasakan. Apakah kesan redha kepada manusia? Kebaikannya adalah akan menimbulkan rasa optimis yang kuat dalam menjalani dan melalui kehidupan pada masa hadapan dengan mengambil hikmah daripada kehidupan ataupun setiap kejadian yang berlaku pada masa yang lalu dan lampau. Orang yang berhati redha atas keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya menjadi lapang dan jauh daripada sifat iri hati, bongkak, hasad, dengki dan tamak. Redha ni akan mewujudkan sifat husnuzon ataupun yang kita panggil sebagai sifat bersangka baik terhadap ketentuan Allah, sehingga manusia tetap teguh iman dan tetap melakukan amal solehnya disebabkan sifat redha yang kuat dalam dirinya. Namun apakah cara ataupun tips yang kita boleh lakukan untuk kita redha dengan takdir Allah? Yang pertama sekali, kita haruslah mengamalkan sikap tawakal, sabar dalam menghadapi dugaan atau cubaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah sifat tawakal itu? Bagaimana pula mahu bersabar jika takdir tidak menyebelahi kita dan selalu sangat tidak menyebelahi kita? Baiklah, saya mungkin boleh berkata yang manis-manis, cuba meraih simpati dan barangkali menabur semangat kepada para sahabat semua. Namun dengan sifat tawakal ni menunjukkan kita kuat semangat dan kental dan percaya kepada setiap perancangan yang Allah beri kepada kita. Ya, kita mungkin kata bahawa kita ni telah buat semuanya yang Allah kehendaki, tetapi mengapa musibah ni masih menimpa kita? Kita telah beramal soleh, dah solat 5 waktu dan sebagainya, tapi ujian tu tetap datang bertubi-tubi. Tapi sebenarnya di sebalik setiap ujian yang Allah berikan yang bertubi-tubi kepada kita tu, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sedang menguji kita sejauh mana kita faham dengan perancangannya. Sebab itu kerana setiap perkara yang pahit akan ada manis di akhirnya. Percayalah, setiap yang berlaku ni ada hikmah di akhirnya. Yang kedua, kita hendaklah menerima dengan ikhlas dugaan yang diberikan dan tetap berusaha untuk menjadi yang lebih baik serta mengambil hikmah daripada dugaan tersebut. Setiap dugaan yang diberikan atau berlaku kepada kita, kita hendaklah memandang bahawa ada berbagai hikmah di sebalik setiap cubaan dan dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala. Yang ketiga ialah kita haruslah percaya dengan takdir Allah Subhanahu Taala. Sedangkan bahayanya jika tidak redha, iaitu akan menimbulkan segala perbuatan yang tidak diredai oleh Allah. Seperti mudah terjadi perselisihan faham antara manusia tidak akan mampu menerima segala ketentuan Allah dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu Taala yang bermaksud, tetapi tidak, demi Tuhanmu mereka tidak dipandang beriman hingga mereka menjadikanmu Muhammad hakim dalam apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak merasa sempit dalam hati mereka tentang apa yang engkau putuskan, serta mereka menyerah dengan bersungguh-sungguh. Surah An-Nisa ayat 65. Contoh kisah dalam kehidupan sehari-hari yang boleh kita ambil sebagai pengajaran dan praktikkan dalam kehidupan ni. Kisah ni dikutip daripada kisah para sahabat Rasulullah SAW. Pada suatu hari, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu melihat Adi bin Hatim berumuran durja. Maka Ali bertanya, "Mengapa engkau tampak bersedih hati?" Adi menjawab, "Bagaimana aku tidak bersedih hati? 2 orang anakku terbunuh dan mataku tercabut dalam peperangan." Ali terdiam haru, kemudian berkata, "Wahai Adi, barang siapa reda terhadap takdir Allah Subhanahu Taala, maka takdir itu tetap berlaku
ke atasnya dan dia mendapatkan pahalanya, dan barang siapa yang tidak reda terhadap takdirnya, maka hal itu pun telah berlaku dan tetap berlaku atasnya dan terhapus amalnya. Sekian itu sahaja perkongsian daripada saya. Semua yang baik datang daripada Allah SWT, dan setiap kekurangan dan keburukan adalah datang dari diri saya sendiri. Semoga sedikit sebanyak perkongsian daripada saya ini memberikan manfaat yang boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih dan salam Ramadan.